Okay, video kali ini adalah spesifik untuk signal jenis discrete time. Kita nak tengok discrete time punya signal ini, cara dia punya representation. Representation ini maksudnya macam mana cara kita nak tulis dia. Okay, cara nak tulis. Okay, first dia ada 4 jenis cara. Yang pertama ialah secara graphical, dan kedua secara functional. Dia ada cara nak tulis secara tabular, dan dia ada juga cara untuk kita tulis dia secara sequence. So saya akan tunjuk satu-satulah. So ada banyak cara, jangan terkejut nanti bila kita tengok discrete time signal ni dia tunjuk gambar. Graphical ni dia tunjuk gambar signal. Function dia tulis nombor saja, tabular dia ada table, sequence dia tulis nombor saja. So semua ini actually adalah untuk discrete time signal, bukan continuous time. So discrete time yang batang-batang tu lah. So bila saya lukis batang-batang ni actually secara grafikal. So saya akan tunjuk contoh setiap inilah. Okay, ini contoh, kita ambil satu contoh example yang dikatakan example ini sila consider. Dia kata consider a signal Xn with value X sama dengan negatif 2, ini value dia, negatif 1, ini value dia, X kosong, ini value dia, X1 value dia, X2 value 1, X3 value 2. So X ni bermaksud Xn, apa value dia? So N dalam kes ini negatif 2, ini value dia. So X2 value dia ialah negatif 3. Itu maksudnya dalam kurungan itu adalah N. Sebab apa N? Sebab dia adalah discrete time punya signal. Okay. So mari kita tengok graphical representation macam mana nak buat. Contoh kalau dia bagi soalan, consider macam ni, sila lukis secara grafik, sila tulis secara functional, sila tulis secara tabular, dan sila tulis secara sequence. So kita go through yang paling simple iaitu secara grafik lah. So secara grafik ni nampaklah bentuk signal. So secara grafiknya mudah saja. First kita tengok nilai-nilai yang itu tadi lah. So macam ini kita tengok satu-satu dulu. Yang ni X negatif 2. Negatif 2 ini bermaksud N dia negatif 2, nilai dia negatif 3. So N dia, X kita ialah N, kita punya Y ialah XN. Maksudnya ini value. Y ialah value. Paksi Y ialah value. Paksi X ialah N. N ni bermaksud sampel yang keberapa. Okay, dalam kes ini, kita ialah N negatif 2. So, kita cari negatif 2. So, ini. Sini negatif 2. So, negatif 2 nilai dia negatif 3. Sebab itulah negatif 3. Settle yang itu. Okay, kita buat pula untuk X N yang negatif 1. N negatif 1. So, ini N negatif 1. Ni N negatif 1. Dia punya nilai ialah 2. Tadi negatif 3 sebab tu dia turun ke bawah. So, ini positif 2. So, 2 maka nilai dia 2 di situ. Okay. Kemudian sama juga yang seterusnya, kita buat X kosong. X kosong bermaksud N yang kosong. Sini pula nilai dia kosong sebab itulah di situ. Kemudian kita tengok pula X1 N1 bermaksud N dia 1. N1 di sini nilai dia 3. Kemudian kita buat pula untuk N sama dengan 2. N sama dengan 2 di sini. Nilai dia 1. Sebab itulah nilai dia 1. Okay. Kemudian kita buat pula X3. N dia 3. Nilai dia 2. So ni N dia 3. Sorry, terpadam. N dia 3. Nilai dia 2. Positif 2. So di sini. Okay. So bermaksud senang saja, tak susah. So siap. Kita dah siap. Secara grafikal sudah siap. Kemudian secara functional. Secara functional dia dalam bentuk tulisan. So bila bentuk tulisan dia bagi tahu Xn ini sama dengan ini nilai dia. Ini dia punya N.
So kalau kita nak lukis dia secara fungsional, kita kena beritahu beginilah. So dia nak beritahu bahawa n negatif 2 negatif 3 ni yang biru ni bermaksud dia punya amplitude. Biru ni dia punya amplitude. Okay, amplitude tu means dia punya nilai xn. Okay, yang pink ini dia punya n. N ni bermaksudnya paksi x dia. Paksi x. So kalau kita tengok, okay, kalau kita tengok satu-satu di sini, n sama dengan negatif 2. N sama dengan negatif 2 di sini ya. Ni n sama dengan negatif 2, nilai dia negatif 3. So betul lah. So n ini adalah paksi x, yang biru inilah paksi y. Y axis ini adalah x axis. So kalau kita compare balik dengan graphical, dia sama. Okay, tabular pula kita kena buat table. Okay, tabular ni kita kena buat table. Dia actually macam sama macam functional saja, tapi kita tulis dia dalam table lah. So untuk n ialah paksi x lah, x axis ni, dia punya n dia, maksudnya dia punya x, dia punya nilai n. Kemudian yang ini ialah xn, ini nilai dah, amplitude dia, y axis. Okay, so kalau kita tengok sini betul macam tadi, pada n negatif 2, sama juga yang ni, n negatif 2, nilai dia adalah negatif 3. Ini nilai negatif 3. Betul lah. So isi saja. Untuk sekuen pula dia ada special sikit, dia ada anak panah. Okay, sekuen ni dia bagi ada anak panah. Kadang-kadang ada anak panah, kadang-kadang tak ada anak panah. Dalam kes ni saya tunjuk dia ada anak panah. Dalam anak panah ni dia bagi tahu, ini dia bagi tahu apa anak panah ini? Anak panah ini bagi tahu bahawa ini ialah origin. Origin bermaksud tempat yang kosong. Tempat apa yang kosong? Tempat n yang sama dengan kosong. Ataupun kita panggil tempat yang kita letak cermin tu lah. So n sama dengan kosong. So n kosong ini bermaksud ini dia punya center. Okay, center dia. Okay, center dia. So bermula dari sini, bila sini kosong, maksud dia center, sini kosong. Kalau dia ada anak panah di situ, maksud sini kosong, sini 1, 2, 3. So sini menuju x axis yang positif. Bila ke sini x axis yang negatif. So bila sini kosong, kiri dia adalah negatif 1, negatif 2. Negatif 1, negatif 2 ya. Macam ni lah kita tengok sini, kosong duduk di sini, makin ke kanan 1, 2, 3. Makin positif lah. Kalau ke kiri, makin ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Begitu. So ini sekuen. Dia nak beritahu anak panah ini, tengah-tengah itu adalah kosong. So kalau kita check kat sini, betul ke kalau n sama pada n1, nilai dia adalah 3. Kita check dekat graphical tadi. Pada nilai n1, nilai dia adalah 3. So betul ya. Kadang-kadang sekuen ini juga dia tak ada anak panah. Dia bagi tahu xn sama dengan 1, 2, 5 macam tu. Tak ada anak panah. Bila dia tak ada anak panah, bermaksud mamat yang paling kiri sekali inilah origin, yang center. Sebab dia tak ada anak panah. So bermaksud 1 di sini ialah dia yang paling tepi sekali. So kalau macam ni dia tidak ada kiri lah. Dia hanya ada kosong, 1, 2, 3. Kalau kita check sini, mamat ni kosong, sini 1, sini 2. So maksud sini kosong, 1, 2. Kosong nilai dia kosong. Nilai dia 1. Untuk 1 nilai dia 2. Untuk 2 nilai dia ialah 5. Begitu. Dia bagi tahu sekuen. Okay. So mudah saja. Kalau dia bagi example untuk discrete time, kita boleh represent dia dalam bentuk 4 jenis representation ini.